صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasa ni, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dalam keadaan beriman dan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan yang elok sampai ke hari ini, masih lagi dianugerahkan pelbagai nikmat dan kehidupan kita hari ini alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan yang selesa. Kalaupun kita ada masalah, sentiasa Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar untuk kita semua. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita sentiasa makin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala dalam usia tua kita ni tuan-tuan, dan kita makin bersemangat sentiasa berusaha untuk memperbaiki ibadah kita pada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah, Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita baca kitab Hayatus Sahabah. Kita sampai kisah muka surat yang ke-76 lah. Yang ada buku ni, yang tak ada dongai lah. Kan buku tak dapat nak buat macam mana kan. Jadi malam ni kita tengok beberapa himpunan hadis sekitar memperihalkan, menceritakan tentang kisah keislaman sahabat-sahabat Nabi yang utama seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. 4 orang sahabat ni. Dan malam ni kita tengok dulu kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Kita tengok kisah Sayyidina Abu Bakar memeluk agama Islam. Jadi di sini pengarang kitab ini dia himpunkan hadis yang hampir serupa, tapi direngkas-rengkaskan kerana hadis itu sama yang isi dia. Kan jadi tak berapa panjanglah cerita ni tentang keislaman 4 orang sahabat ni. Kita tengok sama-sama tuan-tuan. Diriwayatkan, bismillahirrahmanirrahim, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abul Hasan At-Trabulasi daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, pernah pada suatu hari Abu Bakar keluar daripada rumahnya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari Abu Bakar keluar nak jumpa Nabi, dan Abu Bakar adalah seorang sahabatnya. Abu Bakar ni
sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, sejak dia masuk Islam sampai dia meninggal dunia. Abu Bakar ni adalah satu-satunya sahabat yang tak pernah renggang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis banyak menceritakan Sayyidina Abu Bakar ni dia sentiasa mendampingi Nabi. Dan dia tak pernah pisah dengan Nabi Muhammad sallam. Baik ketika Rasulullah ada atau Rasulullah hijrah, dia ada ya dekat Rasulullah sallam. Kecuali pada situasi-situasi yang diizinkan oleh Nabi. Dia nak pergi haji ke, ataupun dia diarahkan oleh Nabi pergi perang ke, ketika itu dia pisah dengan Nabi. Tapi dalam sejarah Islam, Abu Bakar adalah orang yang sentiasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatatkan pernah satu ketika Nabi dikerumuni oleh orang Quraisy. Adakah kau orang yang nak jadikan Tuhan yang banyak jadi satu Tuhan pula ni? Kata orang Quraisy dah mengumurni Nabi. Dia kurumun Nabi. Sayyidina Abu Bakar yang datang meleraikan orang. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kita tengok bagaimana persahabatan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia antara sahabat Nabi yang ikut serta dalam semua peperangan. Sayyidina Abu Bakar. Semua peperangan Nabi pergi, dia pergi. Kemudian dia jugalah yang hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi. Dia jugalah yang bersembunyi dalam gua bersama dengan Nabi. Izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kan 10 tu. Ketika keduanya dalam gua, sepakat ahli tafsir menyebutkan keduanya dalam gua tu iaitu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Izhuma fil ghar, ketikanya kedua-duanya dalam gua. Iz yaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu duka cita wahai Abu Bakar, Allah bersama dengan kita. Dia bersama Nabi dalam gua. Dia juga bersama Nabi ketika susah senang Nabi. Dia tak lari. Umpamanya dalam peristiwa perang Uhud. Dalam perang Uhud ni ramai sahabat lari. Bila masing-masing dah sibuk pungut harta, 50 orang pemanah daripada bukit turun. Ketika seronok-seronok mengumpulkan harta peperangan, rampasan perang, tiba-tiba Khalid Al-Walid serang dari belakang. Habis semua lari. Ramai sahabat-sahabat yang lari. 30 orang je yang tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 orang Muhajirin, yang lebihnya Ansar. Masuk Abu Bakar. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Uthman pun lari ke belakang masa tu. Sebab mundur kan orang serang, tidak bagi Abu Bakar. Sebab tu dalam peristiwa tu tuan tengok dalam tafsir Quran kan, bila menceritakan dalam perang Uhud ni, akhirnya ramai sahabat-sahabat Nabi yang malu Allah dengan Nabi, malu dengan Rasulullah sebab meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tetap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tengok dalam kitab-kitab, Abu Bakar ni digelar sebagai Atiqullah, orang yang membebaskan manusia daripada api neraka. Kemudian Abu Bakar ni lama ni bersahabat dengan Nabi. Salah satu dia sentiasa membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada menyebutkan dalam hadis-hadis menyebutkan gelaran As-Siddiq tu ada dapat daripada lisan Jibril dan lisan Muhammad. Daripada Jibril dan daripada Rasulullah menggelarkan dia As-Siddiq. Itu Abu Bakar tentang persahabatannya dengan Rasulullah sallam. Jadi Abu Bakar ni seorang sahabat. Setelah bertemu, Abu Bakar berkata, "Ya Abul Qasim." Ini gelaran kepada Rasulullah lah, wahai ayah kepada Qasim kan. Anak Nabi ada seorang Qasim, digelar ya Abul Qasim. Aku tidak melihat engkau dalam majlis kaummu dan mereka menuduh kamu telah menghina ibu bapa mereka. Tak nampak pun dalam majlis kau tak ada duduk dengan orang lain, dengan kaum kau pun katanya. Mereka menuduh kamu ni menghina ibu bapa mereka. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah telah mengutuskanku dan aku mengajak kamu untuk masuk ke dalam agama Allah. Kata Nabi, Allah Ta'ala dah utuskan aku sebagai Rasul
dan aku ajak kamu wahai Abu Bakar untuk masuk dalam agama ni. Abu Bakar pun terus memeluk agama Islam. Dengarnya terus masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan Abu Bakar, dan kerana kejayaan itu tidak seorang pun yang di saat itu melebihi kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ketika itu. Dan Nabi sebut, ya, aku ni utusan Allah. Tuhan nanti aku, kata dia. Naklah kau masuk, aku ajak kau masuk dalam agama ni. Abu Bakar tu masuk. Dia tak ada taraddud, tak ada ya kau. Bila kalau itu, kau berapa kau lantik tu, tak ada banyak songil dah. Nabi cakap pada kau lantik, Nabi kata masuk agama ni. Dia terus membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gembira sebab berjaya mengislamkan Abu Bakar. Tinggalkan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pergi jumpa sahabat-sahabat yang lain. Berdasarkan hadis ini, dia pergi jumpa Uthman ibn Affan, dia pergi jumpa Talhah bin Ubaidillah, kemudian dia pergi jumpa Zubair bin Al-Awwam, dia jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk nak ajak semuanya memeluk agama Islam. Akhirnya semuanya memeluk agama Islam. Adalah cerita-cerita sikit, tak banyak. Dan keesokan harinya pula dia pergi pula jumpa Uthman bin Bat'un, jumpa pula Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdul Rahman bin Auf, Abu Salamah bin Asad, Arqam bin Abi Arqam, untuk dipelawa memeluk agama Islam, sehingga semua mereka juga memeluk agama Islam. Jadi besar jasa Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu dalam sirah menyebutkan Sayyidina Abu Bakar inilah orang yang pertama masuk Islam. Tapi banyak di situ kan perbahasan, ada yang kata Khadijah, ada yang kata Sayyidina Ali, ada yang kata Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu dalam sejarah akhirnya diasing-asingkan. Sayyidina Abu Bakar ni orang lelaki dewasa pertama masuk Islam. Khadijah perempuan pertama masuk Islam. Kanak-kanak yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan dalam sejarah hidup Sayyidina Abu Bakar ni, dia dengan Sayyidina Osman adalah dua orang sahabat yang tak pernah minum arak zaman jahiliah dia. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dia tak pernah minum arak pada zaman jahiliah. Dia tak pernah minum arak Sayyidina Abu Bakar ni. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis-hadis tentang Sayyidina Abu Bakar ni, banyaklah tentang kelebihan-kelebihan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu tuan-tuan satu hadis daripada Al-Hafiz Abul Hasan At-Tarabulsi, daripada Siti Aisyah. Kemudian dalam kisah yang sama, kata pengarang kitab ni, Ibnu Ishaq juga ada meriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah dan berkata, apakah benar wahai Muhammad tuduhan bangsa Quraisy bahawa engkau telah meninggalkan agama kami dan engkau menghina pemimpin kami dan ayah kami? Jawab Rasulullah, ya benar. Itu yang akhirnya menimbulkan kemarahan orang-orang Quraisy. Bahkan dalam awal-awal surah Sabah salah, kan Allah Ta'ala titipkan dalam Al-Quran, mengajukan kembali, menceritakan kembali bagaimana keadaan orang-orang Quraisy yang mempersendakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid aftara 'ala Allahi kadhiban am bihi jinnah balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wat dhalalil ba'id afalam yarau ila ma bayna aydihim wa ma khalfahum minas samaa'i wal ard in nasha nakhsif bihimul arda aw nusqit 'alaihim kisafan minas samaa' inna fi dhalika laayatan likulli 'abdin munib. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maka berkatalah orang-orang kafir, ini kafir Quraisy Mekah, nak tak kamu semua kami tunjukkan pada kamu ada seorang lelaki, macam tak betul sikit orang Quraisy ni. Dia kata apa? Kami ceritakan, kamu semua nak tak kami ceritakan pada kamu seorang lelaki
yang menceritakan kepada kita bahawasanya bila kita ni dah hancur, dah mati jadi tanah, tulang-tulang dah hancur semua, iza muzightum kullu mumazzaq, kamu dah hancur semua, innakum la fi khalqin jadid, kamu tu besok akan dikembalikan balik, hidupkan balik. Jadi orang Quraisy persendakan Nabi, sehingga disebut aftara 'ala Allahi kaziban. Adakah orang lelaki ni, maknanya Rasulullah, melakukan pembohongan terhadap Allah? Tipu dia ni dah mati je nak hidup balik. Ambihi jinnah, entah-entah ataupun dia ni gila tak? Kata Rasulullah gitu. Balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil azab wat dalalil ba'id. Bahkan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu dalam kesesatan yang jauh, dalam azab dan sesat yang jauh-jauh sungguh daripada petunjuk. Sehingga Allah Ta'ala ayat bawah tu yang menyebutkan, apakah mereka tak lihat bagaimana apa yang ada di hadapan mereka, langit, bumi ni, bukankah Tuhan berkuasa menjadikannya? Kalau kami nak, kata Allah, kami tenggelamkan mereka semua dalam bumi, atau kami jatuhkan uskid alaihim kisafam minas sama, sesuatu dari langit hempap mati semua. Bagi benar, kata Allah Ta'ala, menceritakan keadaan orang-orang Quraisy Mekah pada ketika itu. Kan hina Nabi. Nabi jawab, ya benar. Betul, kata Rasulullah, aku cakap macam itu. Maka kata, sesungguhnya Allah telah mengutuskan aku untuk menjadi rasulnya dan nabinya sebagai penyampai risalahnya, dan aku mengajak engkau untuk mengikuti kebenaran Islam, kerana sesungguhnya agama Islam itu adalah benar. Aku mengajak engkau, wahai Abu Bakar, untuk menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan jangan engkau sembah selainnya, dan taatlah kepada Allah. Rasulullah menyuruh Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sepotong daripada ayat Al-Quran, sedangkan Abu Bakar tidak mengingkarinya dan tidak pula mengatakan setuju. Namun kemudian Abu Bakar pun memeluk agama Islam dan meninggalkan berhala yang menjadi sembahan mereka untuk selamanya. Tinggal ikut Rasulullah. Setelah itu Abu Bakar kembali menemui Rasulullah sebagai seorang yang telah beriman dengan penuh keyakinan. Ini hadis yang kedua menceritakan perihal tentang bagaimana keadaan Sayyidina Abu Bakar memeluk agama Islam. Lebih kurang sama dengan hadis yang pertama tadilah. Ibnu Ishaq juga meriwayatkan, daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain At-Tamimi, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, Nabi sebut, tak ada seorang pun yang pernah aku ajak memeluk agama Islam kecuali diikuti dengan perasaan ragu, enggan dan berfikir terlebih dahulu selain Abu Bakar. Nabi sebut dalam hadis, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwatan wa taraddad wa nazar illa Aba Bakrin ma atama anhu hina zakartuhu wa taraddada fihi. Kata Rasulullah, tak ada seorang pun orang yang aku ajak masuk Islam ni, semuanya diikuti, melainkan semuanya dia taraddud, kabwah wa taraddad wa nazar, tapi mikir tu, ya agak-agak betul ke agama ni yang Muhammad bawa ni, kan? Semua agak teragak, kecuali Abu Bakar ajak masuk Islam. Dia sentiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ragu dan tidak menolak sedikit pun ketika Rasulullah mengajak masuk Islam. Percaya apa Nabi cakap semua betul. Sehingga pernah satu ketika orang-orang Quraisy Mekah mengejek Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ni. Kata, kau dah jumpa dah kawan kau tu, sahabat kau tu, yang dia mendakwa dia telah diperjalankan oleh Tuhannya. Semalamnya, sebulan jalan semalamnya. Sayyidina Abu Bakar tanya orang Quraisy, betulkah Muhammad berkata begitu? Ya. Kata Abu Bakar, aku percaya. Bahkan kalau dia cakap lebih daripada itu pun aku percaya, kata dia. Lebih daripada itu cerita pun aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Nak cerita pun tuan, keyakinan daripada Rasulullah SAW. Tak pernah dia ni, padahal ada sahabatnya. Kita kadang bini kita tak jawab kat kita, 20 tahun hidup sama-sama tu,
Kan tak percaya ni, tak percaya tu tidak tu tadi. Ada duit bang? Tak ada. Tak ada tu, ada duit tu, bohong tu dia. Depan kita orang kita bohong. Kan? Kita mohon dia mohon kita, sama tak percaya. Sayyidina Abu Bakar tak ada apa-apa pun, kawan, sahabat. Tapi apa sahaja yang Rasulullah sebut adalah benar. Dia bermula daripada Nabi sebelum Nabi diutus pun. Bila kita dah ada orang kita track record tu, orang tengok, orang dah tahu dia orang yang benar. Kan Rasulullah sebelum dilantik dah digelar Al-Amin. Sejak Nabi muda digelar Al-Amin. Dan orang kenal peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila Rasulullah kata dilantik menjadi Rasul, Sayyidina Abu Bakar percaya ya. Sebab orang yang tak pernah menipu sama sekali. Yang tak pernah menipu sama sekali. Sebab itu sesuatu yang keluar daripada mulut Nabi semuanya adalah benar bagi Sayyidina Abu Bakar. Jadi kata Ibnu Sa'd, dia tak menolak sikit pun, masuk je, terus masuk. Itulah Rasulullah SAW. Inilah yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam perkataannya, dan beliau tidak mengiyakan dan tidak pula menolak adalah tidak benar. Kata maknanya kalau ada perkataan riwayat mengatakan Sayyidina Abu Bakar teraddud ni, agak-agak ni tak benar. Sayyidina Abu Bakar ni terima ya. Kerana beliau itu sejak mudanya adalah sebagai sahabat Rasulullah SAW, sejak sebelum diutus sudah mengenal sebelumnya mengenai budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejujuran dan amanahnya. Sejak mudanya baginda tidak pernah berdusta terhadap siapa pun, apalagi akan berdusta mengenai Allah. Karena itulah Abu Bakar begitu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan beliau terus percaya tanpa keraguan sedikit pun. Sebab zaman Nabi kecil-kecil, Nabi muda, tak sama dengan budak-budak yang lain. Tak sama dengan kanak-kanak yang lain. Kemudian pula zaman muda Nabi disebut dengan kitab-kitab sirah. Nabi mengasingkan diri. Tak sama dengan orang lain. Bahkan juga dalam kitab-kitab sirah menceritakan Nabi manjat Gua Hira tu sambil memandangkan keadaan kaumnya. Satu kitab saya baca lah, Nabi naik Gua Hira tu Nabi pandang kaum dia. Bila kita tengok, kita naik Gua Hira tu tak nampak Mekah tang tu, jauh kocik je. Kan, jadi macam-macam lah tulisan. Bila kita sendiri naik Gua Hira tu, kita tengok tak nampak. Kan? Tak nampak. Berbalam-balam dia nampak jauh. Tinggi Gua Hira tu kan. Rasulullah duduk kat situ, jadi Rasulullah tak sama dengan orang lah. Amat berbeza semasa kecilnya. Dan sejak daripada lahir Nabi pun perkara tu diceritakan orang tentang kelebihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila Rasulullah kata dia Rasul, Sayyidina Abu Bakar mempercayainya. Dalam perkara ini pernah Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, dalam hadis yang menceritakan mengenai kisah pertikaian antara Abu Bakar dan Umar. Jadi dalam hadis sahih Bukhari pernah berlaku pertikaian dua orang sahabat ni. Pernah berlaku pertikaian dua orang sahabat ni. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab sirah yang lain, sahabat-sahabat ni kadang-kadang ada juga berlaku pertikaian. Kan, bukan bergaduh apa, selisih pendapat. Sebab tu kita dalam sejarah kita pernah jumpa kan kisah Sayyidina Aisyah ni berperang dengan Sayyidina Ali, kan, melibatkan Muawiyah sekali. Kisah tu masyhur dalam sejarah, tapi kita tawakuf. Kita tak kata Sayyidina Ali betul, kita tak kata Sayyidina Aisyah betul menyalahkan Ali, ataupun kita kata Sayyidina Ali betul menyalahkan Sayyidina Aisyah. Sebab dua-dua tu orang hebat dalam sejarah Islam. Tapi dalam sirah memang mereka dua-dua ni perang. Berperang kan, menantu perang dengan mak mentua lagi orang. Jadi sahabat-sahabat ni pernah gitu. Jadi berlaku juga Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Maka ketika diadukan kepada Rasulullah SAW, baginda berkata, sesungguhnya ketika Allah mengutuskan aku kepadamu wahai Umar, maka kamu berkata kepadaku, dusta kamu wahai Muhammad. Aku pernah bagi tahu engkau wahai Umar, kau kata kat aku engkau ni dusta wahai Muhammad. Namun ketika aku pergi kepada Abu Bakar,
Maka katanya, benar kamu wahai Muhammad, dan dia telah menolongku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kamu akan menyakiti sahabatku ini? Sejak kejadian itu, Abu Bakar pun tidak pernah disakitinya lagi. Nabi sebut, wahai Umar, dulu masa aku jumpa kau, kau kata aku pembohong, dusta. Tapi Abu Bakar ni aku jumpa dia kata aku benar. Adakah engkau wahai Umar nak menyakiti sahabat aku ni? Bila Sayyidina Umar dengar perkataan Nabi itu, akhirnya sampailah wafat Sayyidina Abu Bakar. Apa yang Sayyidina Abu Bakar kata, iyalah bagi Sayyidina Umar. Itu sahabat kan. Apa yang Rasulullah sebut tu, masa perang, masa Rasulullah perlu kepada dana untuk perang, Sayyidina Abu Bakar bagi semua-semua. Sayyidina Umar pun nak ikut Bakar tapi tak terikut. Sampai dia tanya, apa yang tinggal wahai Abu Bakar ni? Kau bagi semua ni. Allah dan Rasul dia tinggal. Kat aku ni ya Rasulullah tinggal Allah dan Rasul saja. Tak ada orang yang macam tu. Bila Rasulullah sebut macam tu, Sayyidina Umar pun tahu. Seperti mana kita sebut awal tadi. Hijrah dengan Nabi. Dia yang duduk buah sur dengan Nabi. Dia yang menahan kakinya lubang daripada keluar binatang berbisa. Sampai dia kena gigit, sampai biru-biru laba-laba muka. Jatuh air mata, menahan sakit, menyelamatkan Nabi. Ketika dalam gua Sur, kan, dalam perang Uhud, ketika Nabi diasap, hampir-hampir Nabi dibunuh. Di situ ada juga Sayyidina Abu Bakar. Dalam banyak keadaan Sayyidina Abu Bakar ada. Jadi bila Rasulullah sebut macam tu, Sayyidina Abu Bakar tak berani lagi dah menyakiti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tak berani. Betul dalam sejarah-sejarah ni bila kita baca, sahabat-sahabat Nabi dia akan sentiasa, semua sahabat Nabi, bukan Sayyidina Umar pun, siapa pun dengan sahabat akan mencari-cari apa kesukaan Nabi, maka mereka akan buat. Apa kepantangan Nabi, maka mereka tak buat. Saya sebut dengan kepantangan dan sebetulnya kan. Kita yang kat rumah, kepantangan kita tu kan nak kita suka buat. Pantang betul dia. Rumah pun banyak kepantangan yang kita selalu buat. Kepantangan betul tadi ni, dia bangun tidur, dia tinggal ulas sawo belengkar kat bawah tu, kain kan. Itu dia pakai baju elok-elok pergi tinggal kain itu, orang rumah lah yang melipik. Kadang-kadang tuan-tuan, bono-bono kunci macam tu boleh jadi besar tu dalam keluarga ni. Sebab ada kes bergaduh sebab tu ya. Berhari-hari, berbulan-bulan. Saya latih ustaz. Dia bekerja, alasannya dia latih bekerja. Saya pun bekerja. Cubalah nolong sikit. Kain kat dapur tak pernah dia ngibir-ngibir. Kok dapat soalan yang ngibir pun okey, tak pernah tadi. Ada bini yang ngadu kita macam tu. Saya muda tuan, siapa yang ngajar kat Seremban? Anu kau orang bau semua baik-baik. Kalau orang Seremban ni kan, tak kisah ni berlaku di Seremban. Ngadu bini, tu tengah kuliah, habis kuliah saya nak cerita dengan ustaz ni. Kan ustaz apa orang kuliah-kuliah sok dalam masa ustaz ceritakan tadi. Saya ustaz, laki sebelah rumah atas. Dia kata laki orang. Tu bahaya tu. Laki orang lebih elok daripada laki dia. Cuma yang buat tu tuan-tuan. Tapi orang mau tak ada, orang perempuan laki dia lah yang paling handsome, laki dia lah yang paling baik, laki dia lah yang paling semualah. Kita tu cerita tempat lain. Laki sebelah ustaz. Saya selalu tengok jiran saya tu. Kanan laki ambil baju dalam mesin basuh tu. Ya belakang rumah kita ya, nampaklah dia ngampai-ngampai. Habis nak hujan bekerja-kerja laki pergi ambil kain. Lipet tak tahulah, tapi kurang-kurangnya saya nampaklah. Pernah dia merabur kain, pernah dia ngampai kain, pernah dia ngambil. Ini kan kalau hujan kita lah yang bekerja-kerja. Tergolek-golek kita kat dapur tu nak ngojar kain takut basah tadi. Kita lah yang ngampai Dia duduk tak, dia tahu balik kan makan tengah hari dia dah makan. Lepas tu terbungkang tidur tadi. Ni selalu ada kat cikgu lah kan. Khabar alasannya dia kerja tadi. Kita pun kerja tadi. Tu sebab itu kadang-kadang kita kena okey buat kawan lelaki ni kan. Jangan semua kita khabar ini kerja orang perempuan, dia isteri. Kalau saya tak buat macam tu ustaz, kurang pahala alasan pemalih itu. Saya nak bagi orang rumah sini solid, banyak pahala mudah dah ke syurga tadi. Kadang-kadang nak tolak juga alasan suami macam tu. Janganlah tuan-tuan tanya tuan-tuan, saya pernah tak basuh kain? Pernah tak gampai? Pernah tak lipik?
Kau tak lipik pun, duduk sama-sama orang rumah tu tengah lipik tu, dia pun suka. Ini dia lipik kain, tengah malam tu, kita tidur. Berkoroh lah tu. Goram dah tu. Ni kain banyak tak habis-habis ni. Kok kita duduk sebelah dia, kita cerita. Macam mana cerita kat sekolah dia? Okey tak? Dia seronok je ngipik tu. Adalah member cerita-cerita kan. Botol lah, menyampah botol lah ada. Tubik sikit rasa roti itu adalah kita nama-nama dia. Ni daripada masuk sampai melipik. Sampai kau nak basuh balik. Tak jumpa muka kita dah. Ada tuan. Kecil asal lah jadi besar. Cuma saya cerita kat sini walaupun nak cerita Abu Bakar. Nak ingat kita sama-sama. Sesekali ingat-ingat dah tangan. Ambil kain tu. Kan kau kita ceritakan basuh kain bukan kojo isteri. Tak galak orang perempuan tau. Yes. Tapi itu memang bukan kojo isteri tuan. Basuh kain ni bukan kojo orang rumah kita. Kojo kita. Berapa orang anak? 8 orang. Kita orang nak basuh kain tu. Tapi orang rumah tu dia ni yo. Dia sebab seksi dia. Tapi tak ada dalam Islam memang suami. Kan kalau seorang menyediakan makanan ada suami tengoklah orang rumah kan. Masak tadi dia relax kan. Sebab tu kita kena banyak bersyukur dan banyak ada kojo-kojo kita orang rumah kita selesai. So kain. Sediakan makanan semua-semua tu. Ni kalau rumah dah masuk. Patut orang rumah dah masuk dalam mesin, kita lah pergi sampai. Ataupun kita masuk dalam mesin, kita basuh, dah elok-elok, orang rumah pergi sampai. Orang sebelah tengok rajin betul bini ustaz ni. Dia ngampai kain berpuluh-puluh helai padahal kita dalam rumah tu yang basuh mongkok-mongkok kan tak buat. Bagi-bagilah. Ataupun kalau nak basuh semua, ada seorang sahabat kita nak cerita lah sebab tuan-tuan kena. Memang daripada mula proses kain tu kotor ambil, basuh sampai dia. Memang terpuji tu sikap. Anak ramai lah tu. Tak payah sewek dah. Jadi kita bagi-bagi tuan. Bagi-bagilah ke rumah. Kecuali rumah tu khabar abang tu. Abang rehat dia. Abang boleh mesin basuh dia. Tangan ni luku-luku basuh kan. Boleh mesin basuh cukup. Lain semua settle dia. Lepas tu kita boleh mesin basuh kan. Ni pun paduan ni. Lepas tu ustaz tak ada dah. Mula-mula nak mesin basuh. Dalam mau kita di sumut tadi. Jadi yang penting tuan-tuan kita sama-sama faham mesti ni kan. Jadi yang kepantangan kita kepantangan tadi tu. Jangan sampai kita buat lah. Bukan payah benar pun. Dah bangun tidur, baju-baju tidur apa masuklah. Kan baku ada kat rumah tu masuk kan. Mana rumah selalu basuh lah. Tak kat situ. Kan bila kali balik-balik kan tengah hari jangan ambil baju zap tekati kan. Sampai ke potang baju tu. Situ dia main kotak dia alian. Bagi kita bangun tidur, kita komeh lah kati kita. Kan dia sibuk nak pergi masak air, nak buat itu, kita komeh kati. Kita lipik selimut, patah, katuk-katuk balik, letak kat tompek kan. Tu pun dah sejuk hati dia masuk-masuk bilik. Oh, okey dah. Ini kan dia dah mencapai kat dapur tu, masak air, buat itu, buat ini. Sedia untuk anak-anak tu sambil masuk dalam bilik. Ya Allah, berterabur lagi macam sarang tipis beranak situ. Latih deh. Tu pagi tengah ayam balik satu kerja lagi, dia nak masak lagi. Memang latih isi kita ni. Kalau kita tak fikir macam itu, sian isi kita tu. Kan kita bukan ada 2 isi, seorang isi kita. Lain nak isi banyak ramai. Kau basuh baju, kau masak. Kau seorang lagi apa ni? Kalau kau ambil kau lipik. Abang tidur kau. Tak apalah. Pergi suruh kau impek tu. Tapi janganlah buat marahlah orang. Kan kalau tak ada hal, tak ada sebab, tak payahlah susah badan kan. Yang penting tuan-tuan kita orang Seremban. Jangan tak ada orang Seremban sini kan. Yang penting tuan-tuan kita kan sebab kita tengok tu mak kita dulu sampai kita kecil kan. Mak kita perempuan, lepas tu kita ada isteri pula. Sama macam mak kita susah. Kan? Memang susah tuan. Tapi itulah dia. Sebab itulah ganjaran orang perempuan ni kalau betul-betul dia taat, dia lebih mudah masuk syurga lagi daripada suami dia. Kan? Sebab tu saya selalu sebut dalam kuliah orang perempuan ni sentiasa diasak oleh syaitan supaya dia mendahaka pada suami cakap kasar apa semua kan. Sebab tu kita tuan ada seorang isteri je, kita ada anak perempuan. Kalau kita berjaya mendidik anak perempuan kita tu sampai akhirnya lebih menghormati suami daripada kita ayah ni, insya-Allah kita akan dapat ganjaran yang cukup besar. Kan itu tercatat dalam kitab Kashful Ghaibiyah tu, bagaimana akhirnya Allah Taala memasukkan mak ayah ni masuk dalam syurga kerana berjaya melahirkan anak perempuan yang mentaati suami dia.
Jadi kita ada anak perempuan, kita ingat-ingatkan anak perempuan itu jangan sampai nanti dia menyakiti suami. Tak apalah satu ketika dia melebihkan suami sebab dia perempuan, kecuali anak lelaki. Kan anak lelaki dia kena lebihan mak ayah. Perempuan ni bila berkahwin dah dia kena ikut cakap suami dah. Bukanlah maksud nak suruh tinggal mak ayah, tak. Kan. Tapi ketika itu syurga di bawah telapak kaki suami dia. Jadi tuan-tuan, itu kita kena fikir sama-sama lah kan. Mudah-mudahan bila kita ingat benda-benda macam tu, kita dapat meringankan sikitlah beban isi kita. Itu habis tuan-tuan cerita. Saya cerita tu sebab dah habis dah cerita Sayyidina Abu Bakar ni. Riwayat itu pendek je kan. Kita tengok pula sikit tentang kisah Sayyidina Umar pula. Macam mana dia memeluk Islam. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Ini dalam kitab Bahrul Mazi pun karangan Muhammad Ishaq At-Tirmizi, Imam Tirmizi atau Tirmizi kan, ada menyebutkan bagaimana Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan dua Umar. Dua Umar tu gelaran bagi Umar Al-Khattab dan Abu Jahal. Nanya, Rasulullah minta antara dua ni adalah seorang masuk Islam. Atau riwayat di sini menyebutkan, Imam Tabrani meriwayatkan, ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan tenaga Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Sebab masa tu dua-dua ni antara orang yang Abu Jahal ni kerana pengaruh dia. Ini orang kaya, orang dengar cakap dia. Umar ni pula kerana tenaga dia. Kuat Sayyidina Umar ni. Jadi Rasulullah berdoa mudah-mudahan dua orang ni, antara dua ni masuklah dalam Islam. Allah memakbulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Umar dan menjadikannya sebagai pembina agama Islam dan penumbang berhala. Menurut keterangan Imam Haythami dalam kitabnya, perawi-perawi hadis ini sahih selain seorang yang bernama Mujalid bin Sa'id. Itu cerita mustalah hadis, cerita ilmu mustalah hadis, tak apa. Kita nak cerita kat sini bahawa Nabi pernah berdoa supaya salah seorang daripada dua orang yang hebat ni di zaman jahiliah supaya masuk Islam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab masuk di Islam. Jadi ada kisah dia kan. Kisah tu kita sama-sama dengar bagaimana yang pada permulaannya dia pergi ke rumah adiknya nama Fatimah, tak salah kan. Kemudian dengar adiknya dengan suaminya sedang baca Quran. Kita pendek cerita, dia lampang adik ni kan. Diminta apa yang dibaca ketika tu, adik dia baca surah Taha salah. Kemudian dia rasa bersalah pula, darah mulut adik dah dipijak adik ipar kan, Sayyidina Umar garang. Kemudian dia nak pegang Al-Quran tu tak diberi, disuruh bersuci dulu, suruh mandi dulu, barulah dibacakan. Yang itu akhirnya membawa kepada keislaman Sayyidina Umar. Sebab itu ulama kita menyebutkan tuan-tuan, Quran ni dia cukup kuat. Cukup kuat dia punya sudut keberkatan. Sebab tu orang-orang yang mendengar Quran ni sebenarnya dia mendidik jiwa. Sebab tu dalam Quran Allah Taala sebut, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kamu bila dengar Quran dibaca ke orang, kamu duduk diam, jangan cakap-cakap, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Sebab itu orang muru'iyah dalam Islam gunakan ayat-ayat Al-Quran. Gunakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab dia bukan kalam manusia, dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu diyakini sungguh-sungguh. Dan orang yang selalu baca Quran, insya-Allah bersih jiwa dia. Anak-anak yang selalu didengarkan Al-Quran, bersih jiwa dia. Sebab itu daripada kecil kita dah tak boleh nak buat kan. Anak mula start isi kita tu mengandung tu, atau kita ada anak perempuan mula mengandung tu, dia nak tidur nanti kita bukakan Quran tu. Buka Al-Quran tu. Sekarang ni zaman radio tak ada lah, komputer ada kan. Tengok dalam komputer tu buka Iza'atul Quran minal Qahirah tu 24 jam. Buka kan, biar rumah tu tidur dalam keadaan dia tertidur dengan mendengar kalam Al-Quran itu, mendengar perkataan tu. Sampailah 9 bulan tuan-tuan. Itu petua tu saya pernah cerita kat sini. Petua tu saya dapat daripada seorang general askar.
Yang dia ada 7 anak. 7 anak itu tentera ikut dia. 7 askar dan 7 tu hafal Quran semua. Dia askar, jeneral, naik bas sama kayu-kayu, saya tengok banyak paku ni, budak tanya dia. Dia kata dia jeneral. Kat Malaysia ni jeneral haram naik bas. Dia kata sendiri, ada kata ada pemandu dekat Mesir tu jeneral sama kerja-kerja. Dia jeneral tu paku-paku sama naik bas dengan kita. Sebelah saya tengok sama-sama bergayut, budak tanya dia. Tanya kena kamu daripada mana? Saya Malaysia. Oh ni. Belajar mana? Saya kata, hafal Quran lah. Saya anak saya hafal Quran tadi. Anak saya berapa orang? 7 orang anak saya. Semua askar tapi semua hafal Quran. Tu saya tertarik, saya tengok. Macam mana cerita macam mana pula tuan boleh anak dia boleh hafal Quran semua askar. Kata berisi saya mengandung dulu. Start dia mengandung, saya buka Izaatul Quran minal Qahirah. Siaran radio Quran daripada Qahirah. Kalau di YouTube tuan-tuan tulis Izaatul Quran ataupun siaran radio Quran daripada Qahirah. Tu 24 jam, dia tak pernah berhenti. Khatam mula balik Fatihah sampai An-Nas mula balik. Dia baca tu untuk orang mengaji, belajar ngaji boleh. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca secara tahqiq perlahan. Alhamdulillahi rabbil alamin tu. Jadi orang dengar je. Anak saya semua macam tu kata dia, isi mengandung. Lepas tu pula bila anak ni lahir besok kata dia, azan macam biasa, tengok kanan, qomah tengok kiri dan bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadri 7 kali kat telinga. Inna, kan surah penurunan Al-Quran tu. Inna anzalna tu cerita tentang penurunan Al-Quran. Kau bacakan kat telinga tu 7 kali. Jadi saya pegang benda tu. Masa tu kita tak kahwin lagi, kita balik. Dapat bini lupa. Anak pertama tu ingatlah. Ingatlah anak pertama tu, anak kedua ketiga kompak tu dah lupa dah. Kan dah dapat dah syukur, dapat anak pertama beryoyo lah gue. Betul ke tuan lah. Saya punya kajian betul kan. Bila kita ni ingat balik tu, sebab balik tu saya tak kahwin lagi. Saya tahu dah 2-3 bulan tu saya akan kahwin lepas tu sebab saya dah bertunang lah kat Mesir. Ni pengalaman baru Tuhan bagi petunjuk ni. Kita pegang kan. Bila kahwin, bila isteri donga isteri hamil dia, buatlah. Doakanlah, bacalah inna anzalna. Anak pertama. Lepas tu kedua 3 4 lupa dah syukur pek anak. Sah yang pertama tu yang masuk Al-Quran. Yang nombor 3 tak nak dah. Yang kedua dapat tak nak dia pergi. Yang ketiga perempuan dapat tak nak dia pergi. Dia nak belajar basic account teh. Yang kumpet pun tak nak dah dapat dah kepada dia. Tak nak dia masuk tiga dapat tak nak dengan kepala. Seorang yang lelaki tu nak. Fikir-fikir balik berotu kan. Jadi kadang-kadang kita ada ilmu, ada pengalaman. Kita tak nak ikut kan. Itu kesan tuan-tuan. Kemudian lagi ada tok guru yang pesan lah di Mesir dulu. Kita dah tak boleh buat lah sebab kita dah tak ada anak kan, ada cucu besok. Tapi kita selalu lupa lah. Anak-anak kita ni dia elok tuan-tuan di sudut pemakanan lah. Setiap hari tu kita elok bagi dia sarapan lah. Roti tu. Roti saja. Roti gandum itu bagus untuk otak belajar. Sarapan tu elok bagi. Roti canai memang bengkok tidur lah berkoror dalam kelas. Roti gandum tu, roti gardenia tu, roti apa tu? Yang dulu kata roti azan kan? Roti azan. Sebab itu pernah kat Mesir dulu buat dengan syekh-syekh tu kan. Dia cakap lah, orang Malaysia ni malas tadi tidur kuat sebab makan nasi. Tidur kata. Orang Arab dia makan roti gandum tu, dia konyang kejap, dia pergi tenang ko. Dia tak ngantuk, perut tu tak latih. Kita nasi karbohidrat kan. Buah dia, itu yang orang Melayu jadi layu tu. Betul kan nasi omak tu lah, skoping roti canai, masuklah seekor ayam, telur sebiji, memang habislah. Kelas. Orang Arab tak ada roti ish kan. Roti ish lah. Sebab tu fikir balik, sampai saya pernah ingat guru sebut, orang makan gandum ni lebih cerdik daripada orang makan boreh tu. Yo, katanya. Fikir-fikir balik memang betul ke tuan. Saya pun mikir tu, cakap dia tu, orang makan gandum lebih cerdik daripada orang makan nasi, kata dia. Saya rolak, tuan-tuan kau harap dah mati tu. Tapi bila balik Malaysia, Allah Ta'ala tunjukkan. Ada seorang anak murid dia setiap, ni pun pernah saya cerita kat tuan-tuan, tuan-tuan ingat lagi lah, lupa kan. Saya balik sini, saya ngajar kat Semenda tu ada seorang anak murid saya. Siapa nama dia? Pelajar tu budak tinggi, Cikgu Nasi mungkin kau nak lah. Kelas kedua, bukan kelas pertama. Pilih-pilih budak, kita yang pilih, dia dapat kelas nombor 2. Dalam kelas tu lah. Kelas nombor 1 budak-budak cerdik, dia kelas nombor 2.
Kod dia nombor 1 dalam kelas pun, kalau masuk kan nombor 1, kelas pertama dia nombor berapa? Nombor 20 lebih, nombor 30 dah. Kelas kedua. Okay. Tapi setiap hari bila saya habis, masa tu subjek saya pendidikan Islam, keluar rehat dia akan keluar. Setiap kali dia keluar dia akan bawa macam roti azan dengan dalam krim tu, roti dulu panggil roti azan, roti tu kan macam roti yang dalam tu apa tu, ada dalam tu krim-krim tu dia bawa setiap pagi. Bila kita jumpa tengok masa saya tengok masa pendidikan Islam hari nak rehat dia bawa. Aduh roti. Dia kata dah kau tak hari makan ni kau. Ustaz, ayah saya setiap minggu hantar roti ni. Setiap minggu saya makan satu teh. Satu. Kulah. Ingat Syekh Qobah tu. Tak cerdik lah budak ni Kelas tu dua. Dulu kat Mesir tu Syekh Qobah. Orang makan gandum, dia cerdik makan nasi. Bila keluar PMR tuan, pelajar terbaik semenda. Siapa nama Apa nama Lepas tu pula Nur Atikah nama Lepas tu pula pindah ke Pedas. Di Pedas terbaik dekat Pedas. Sampai ayah telefon saya pergi Linggi, dapat 2 tawaran, Petronas ke Shell. Ustaz nak ambil mana ni? Saya kata ambil Petronas. Lepas tu sampai hari kau jom dengan Petronas. Saya pergi rumah Kek Linggi tak tengok lama-lama kita fikir-fikir balik yang berlaku. Betul lah Syekh cakap ni. Makan roti ni memang dia tak mengenyangkan. Dia tak borik perut. Budak-budak belajar memang sesuai beri roti bukan roti canai roti gandum tu. Tu sebab kalau bagi pengamal-pengamal diet nak kuih kan apa Dr. Nordin Darus sebut. Ni doktor apa saya ni. Saya selalu ikut malam-malam dia ada kan. Tinggal gula, tinggal tepung, insya-Allah sihat. Jadi tepung ni memang menyebabkan kita latih apa semua tuan. Tinggal gula, tinggal tepung. Selamat kata dia. Kan? Itu dia antara yang kita boleh amalkanlah. Jauh kita sosek tu. Kan? Tak apalah kan sesekali kita sosek. Kita kembali balik ke pangkal jalan. Jadi doa Nabi tu berhasil. Doa Nabi Sayyidina Umar lah yang masuk Islam. Imam Tabrani meriwayatkan pula daripada Thauban dalam hadis yang serupa yang akan kami sebutkan nanti mengenai diri Sa'id bin Zaid. Ini isteri kepada Fatimah, bersaudara dengan Umar, maknanya anak adik kepada Sayyidina Umar ni. Dikatakan dalam hadis itu, maka Rasulullah SAW memegang hujung baju Umar bin Khattab dan menariknya dengan kuat seraya berkata, apakah maksud kedatangan kamu wahai Umar? Ni Sayyidina Umar kan datang ke rumah Arkam bin Abi Arkam, dia tanya orang, di mana Muhammad? Di rumah Arkam bin Abi Arkam. Dia pun pergi. Orang sampai beritahu kat Nabi, kata Oman menuju ke sini. Sayyidina Hamzah aku sebut, kalau datang cara baik, kita layan dia cara baik. Kalau dia cara buruk, kita buat cara sepatutnya. Datang ke rumah Arkam bin Abi Arkam, tak salah saya ketika itu. Jadi bila sampai rumah tu, Rasulullah tarik hujung baju. Rasulullah tanya, apakah maksud kedatangan kamu wahai Umar? Kata Umar, tunjukkan kepadaku mengenai Islam yang engkau ajarkan itu. Jawab Rasulullah SAW, hendaklah engkau bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak bersekutu baginya, dan hendaklah engkau bersaksi pula bahawa Muhammad adalah utusannya dan hambanya. Umar pun terus memeluk agama Islam. Itu cara bagaimana Islamnya Sayyidina Umar. Dan akhir sekali tuan-tuan, sebelum kita solat Isyak, diceritakan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Jadi kitab Al-Hilyah ni dia bukan kitab hadis, tapi dia berdasarkan hadis, tapi dia lebih berbau tasawuf lah kitab Hilyah ni yang dikarang oleh Abu Nu'aim ni kan, dari sudut tasawufnya. Daripada Aslam bahawa Umar pernah berkata, Sayyidina Umar pernah berkata, mahukah kamu aku ceritakan mengenai kisah aku masuk ke dalam agama Islam pada pertama kalinya? Jawab kami, mahu. Umar lalu menceritakan, pada mulanya aku ini adalah seorang yang paling benci sekali kepada peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku datangi Rasulullah yang pada ketika itu baginda sedang berada di suatu rumah di Bukit Safa. Setelah aku di hadapannya, maka baginda menarik hujung bajuku seraya berkata, masuklah ke dalam agama Islam wahai Umar. Ya Allah, berilah hidayah kepadanya. Ini doa Rasulullah. Lalu aku ucapkan 2 kalimah syahadah, sehingga seluruh kaum muslimin yang berada di situ semua bertakbir yang dapat didengar di jalan-jalan di bandar Mekah.
Suku orang bila Saidina Umar masuk Islam. Suku orang Saidina Umar masuk Islam. Lepas Islamnya dia pergi tauhid ke Kaabah, dia isytiharkan keislamannya, kan? Sebab itulah dia digelar Al-Faruq, orang yang membezakan mana hak mana batil. Imam Bazzar juga meriwayatkan hadis serupa ini dengan cara yang lain. Jadi begitu jugalah Imam Al-Bazzar pun pernah meriwayatkan kisah yang sama, bagaimana keadaan Islamnya Saidina Umar. Islamnya Saidina Umar. Tapi ada seorang pensyarah, siapa ni pensyarah apa? Abdullah Nasir Ulwan. Ketika mana dia sedang dalam satu muhadarah, satu kuliah, anak muridnya ramai, ada orang bertanya tentang bagaimana kepribadian Umar ni, bagaimana kehebatan Umar ni dapat membantu menggagahkan Islam. Soalan tu bunyi macam itulah. Dalam satu kuliah, Abdullah Nasir Ulwan ni salah seorang pensyarah di universiti di Saudi ya. Dalam ribuan anak murid dia, ada seorang bangun cerita, nak suruh Syekh Abdullah Nasir Ulwan ni ceritakan bagaimana ketokohan dan kehebatan Umar ni akhirnya bila Umar ni masuk Islam, akhirnya menampakkan Islam itu kuat, Islam itu gagah. Ya, Syekh Abdullah Nasir Ulwan ni tak jawab. Dia kata soalan kau salah. Islam ni gagah bukan Umar yang menjadikan Islam gagah, tapi Islam yang menjadikan Umar tu gagah. Silap kata. Betul soalan tu balik. Syekh fikir lain. Soalan tu bunyi sebab Sayyidina Umar ni orang guna dia, kalau kita ni bapa nak kata apa, bapa bukan bapa pembangunan ni. Sudut pentadbiran zaman Sayyidina Umar lah lebih tersusun, lebih sistematik. Dia banyak buat perubahan-perubahan. Zaman Sayyidina Umar zaman kegemilangan pemerintahan Islam. Zaman tu. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak sempat sebab Sayyidina Abu Bakar sibuk memerangi golongan yang murtad selepas Rasulullah wafat. Ramai yang murtad dan tak bayar zakat. Zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Umar lah disusun cantik zaman Sayyidina Umar. Sehingga ada soalan daripada orang, macam mana ketokohan Umar ni menjadikan Islam tu nampak gagah, nampak hebat? Syekh Abdullah Nasir Ulwan dia kata soalan kau salah. Bukan Umar yang menjadikan Islam tu hebat, tapi Islam lah yang menjadikan Umar itu hebat. Kalau Umar tu tak masuk Islam, tak hebat dia. Jadi kita tuan-tuan hari ni gagah kita, hebat kita kerana kita ni beragama Islam. Kalau kita ni tak Islam, tak adalah gagah, tak adalah hebat kita. Sebab itulah bila kita telah Islam, maka kita turutilah semua peninggalan Rasulullah dan para sahabat. Sebab tu kita kena baca kitab-kitab sirah, baca hadis Nabi. Sebab apabila kita beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk para sahabat yang dulu telah beramal, disebut dalam Quran golongan as-sabiqun yang telah mendahului kita beribadah, kau kita ikut mereka itu, nescaya insya-Allah kita akan semakin kuat keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma penyakit akhir zaman ni, kita dah tak berapa suka nak buat ibadat. Macam saya sebut pagi tadi, satu hadis bahawa Nabi sebut salah satu sebab puncanya menjadi manusia sesat kerana manusia telah meninggalkan solat secara berjamaah. Kerana Nabi sendiri sebut Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan pada Nabi kamu satu sunnah, sunnahul huda, satu jalan petunjuk untuk Nabi kamu. Dan kalau kamu ikut, kamu selamat. Tetapi kamu tinggalkan sunnah itu, iaitu solat secara berjamaah, la dalaltum, Nabi sebut, kamu akan jadi sesat. Sebab itu kita kena kembali balik tuan-tuan. Ada kawan-kawan, ada sahabat-sahabat kita ramai yang akan berjemaah ni balik. Lagi ramai jemaah kita ni, lagi besarlah pahalanya, lagilah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan jemaah yang sedikit. Wallahu alam tuan-tuan, sekadarnya untuk malam ini. Mudah-mudahan pertemuan singkat pada malam ini sikit sebanyak dapat memberikan pada kita kekuatan jiwa, semangat untuk terus kita beribadah tuan-tuan dan puan-puan. Ni dah bulan 10 dah, tak lama nak Ramadan ni, kita dah mula dah tuan-tuan. Yang tidur-tidur tu bangunlah awal-awal sikit kan, bangun pagi, tirulah macam mana sahabat-sahabat Nabi, tok guru pondok dulu buat. Mereka akan bangun awal dan cuba biasakan tuan-tuan, sebelum subuh masuk kita menunggu solat dengan Quran. Kita menunggu solat dengan Quran.
biasakanlah menunggu solat dengan Quran. Saya selalu sebut, orang yang menunggu solat dengan bacaan Al-Quran, insya-Allah dia hampir pasti, bukan pasti, saya kata hampir pasti, dia tak akan dapat disakiti oleh manusia, oleh makhluk lain. Lebih-lebih lagi nak disihir, nak dia apa, dia orang tak ada. Itulah amalan guru-guru kita terdahulu. Orang alim, orang yang beramal, mereka akan jadikan Quran itu. Akhirnya mereka khatam pada waktu subuh. Kan? Subuh tu khatam. Elok kita khatamkan pada hari Jumaat. Pagi tu subuh kita khatam. Sesuatu yang tak mungkin orang lain boleh buat. Subuh orang tidur. Ketika itu kita sedang mengkhatamkan Quran yang kita baca sikit sampai khatam. Mudah-mudahan tuan-tuan kita boleh buat, sama-sama kita laksanakan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, cacat itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Kul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi. Dalam Quran sebut, Allah Ta'ala katakanlah, kalau aku sesat, kesesatan tu kerana dia aku sendiri. Wa ini tadai tu, kalau nampak aku diberi petunjuk, nampak betul, fa bima yuhi ilayya rabbi, itu adalah kerana wahyu, ilham daripada Tuhanku. Itu diajar oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Sebab akhir-akhir kita akan sebut, yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Aqulu qawli hadza, sallallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan-tuan. Ada soalan tuan-tuan? Kalau dapat jawab, saya jawablah. Kalau tak dapat jawab, saya hutanglah. Saya selalu soalan pandang kiri kiri, tak ada. Pakcik tu tak ada hari ni. Tak ada lah soalan tu. Pakcik ke abang pada pakcik kan. Rasa muda lagi tak? Kalau ada silakan tuan, kalau tak ada kita berhenti di sinilah, insya-Allah. Panjang umur, murah rezeki, kita sambung lagi pada minggu akan datang. Akan datang ni kita bincangkan pula bagaimana kisah Sayyidina Osman bin Affan dan juga kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib memeluk Islam. Wallahu a'lam.